Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ada satu cadangan yang paling mengejutkan daripada PAS. Di tengah-tengah PN ingin memberikan cadangan calon Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia. Di tengah-tengah kita menantikan siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Adakah Muhyiddin sekali lagi dipilih, ataupun Hamzah kerana beliau ketua pembangkang, ataupun timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim, ataupun mungkin Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri. Hadi Awang kata dia tak layak. Hadi Awang tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi antara beberapa nama tersebut yang saya senaraikan tadi mungkin adalah calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Tapi ada satu cadangan yang dilihat sangat mencurigakan, seolah-olah satu cara penolakan kepada Muhyiddin Yassin. Adakah terdapat pergolakan di antara PAS dan Muhyiddin? Cadangan umur Perdana Menteri bawah 70 tahun, cara halus PAS tak mahu Muhyiddin. Menurut kenyataan Muhammad Kamil. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun, transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit bahu, sakit pinggang, sakit lutut, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan apa saja masalah kesehatan Anda, mungkin ini adalah waktunya, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda untuk ikhtiar sihat, ikhtiar sembuh. Terapi imun selamat semula jadi, diluluskan KKM. Terapi imun adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan sistem imun badan. Saudara-saudara, cadangan umur Perdana Menteri bawah 70 tahun, cara halus PAS tak mahu Muhyiddin. Kalau saya kira-kira, Anwar 78 tahun, kalau tak silap. Muhyiddin pun sama, Hadi Awang pun sama. Lebih kuranglah umur mereka dekat. Jadi kalau mengikut cadangan ini, kalau diluluskan pada PRU16 nanti, memang Anwar, Muhyiddin, Hadi Awang tak layak. Nak cakap Mahathir lagi lah, tak ada harapan. Mahathir tahun depan ada masuk 101 tahun. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, adakah cara halus PAS untuk menolak Muhyiddin ini benar? Kerana Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang, umur Hamzah belum 70 tahun. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim, umur beliau pun belum lagi 70 tahun. Hamzah 68 kalau tak silap, Tuan Ibrahim 65 tahun. Nah, saudara-saudara, kenyataan daripada AMK, Angkatan Muda Keadilan, menyifatkan cadangan PAS supaya PM mestilah berusia bawah 70 tahun sebagai isyarat politik halus menolak pencalonan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bersatu sudah umum, mereka setuju Muhyiddin jadi Perdana Menteri, jadi calon Perdana Menteri. Ketua AMK Malaysia Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, walaupun PAS tidak menyebut nama secara langsung, kenyataan tersebut jelas menyentuh faktor usia bekas Perdana Menteri itu yang kini sudah melepasi 70 tahun. Menurutnya, cadangan tersebut ditimbulkan ketika PN mahu memilih calon Perdana Menteri jika mereka menjadi kerajaan kelak. Cadangan ini datang di tengah-tengah polemik menentukan calon PM Perikatan Nasional. Jadi saya nampak ia lebih bersifat tidak bersetuju dengan Tan Sri Muhyiddin. Saudara-saudara, kalau Anda berada di tempat Muhyiddin, adakah Anda akan merajuk? Adakah Anda akan bubarkan PN, keluar gabungan, bersara, lompat, ataupun bertindak menyokong lawan? Adakah Muhyiddin lebih relevan untuk bersama-sama dengan Anwar, dan lebih baik Muhyiddin yang ada pengalaman jadi PM? Mungkin pada PRU16 nanti, kalau bersama-sama dengan Anwar, mungkin Muhyiddin boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, berkaitan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia.
Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara beberapa isu yang panas yang semakin viral di media sosial, selain daripada cerita tentang rasuah, ada lagi satu yang menarik minat pengamal media sosial, yaitu berkaitan dengan isu Kampung Sungai Baru. Nama Rafidah Ibrahim tidak asing lagi. Hampir seluruh Malaysia mendengar nama Rafidah Ibrahim melalui media sosial berkaitan dengan isu Kampung Sungai Baru. Tapi satu lagi keputusan terkini yang melibatkan nama Rafidah Ibrahim. Kali ini nama Rafidah Ibrahim disebut berdepan risiko di isytihar muflis, aset bakal disita. Sudah pasti ada yang menyokong tindakan Rafidah sebelum ini. Ada juga yang mungkin di atas pagar tak tahu nak sokong siapa, dan ada juga yang membangkang tindakan Rafidah. Ada yang kata Rafidah pelakon, ada yang kata itu adalah perjuangan yang telus. Nah, yang tahu itu hanyalah Rafidah sendiri. Tapi ini menyebut Rafidah Ibrahim berdepan risiko di isytihar muflis, aset pula bakal disita. Pasti satu lagi kejutan besar. Nah, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, sakit pinggang, sakit bahu, sakit lutut, gastrik, gout, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, dan apa saja jenis penyakit yang sudah lama membelenggu hidup Anda. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Ini adalah terapi imun untuk meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Nah, saudara-saudara, penyanyi dan pelakon Rafidah Ibrahim berdepan kemungkinan di isytihar muflis serta tindakan penyitaan aset sekiranya terus berdiam diri tanpa memberi maklum. Balas berhubung tuntutan saman oleh ahli perniagaan Datuk Haris Embong dan syarikatnya Aris Prop Holdings Sendirian Berhad. Menurut Haris, 48 tahun, sehingga kini pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Rafidah atau wakilnya berkenaan bayaran ganti rugi berjumlah RM281.200 Malaysia seperti yang telah diputuskan mahkamah pada 31 Julai 2024. Setakat hari ini sudah 422 hari berlalu sejak keputusan mahkamah dibuat. Namun Rafidah masih gagal mematuhi terma pembayaran ganti rugi seperti yang diarahkan. Justru, firma Guaman saya telah mengeluarkan notis tuntutan kedua pada Jumat lalu, September 19 2025, memberikan tempo 7 hari kepada Rafidah untuk mematuhi keputusan tersebut. Peguam cara Rafidah mengesahkan bahwa notis diterima pada 22 September 2025. Namun sehingga kini masih tidak sebarang pembayaran dibuat. Jadi saudara-saudara, dalam artikel ini menyebut pada tahun 2021 Rafidah dilantik sebagai ketua pemasaran secara kontrak selama 2 tahun bagi mempromosikan jenama Aris Burger. Namun kerjasama itu berakhir pada Ogos tahun sama. Tidak lama kemudian Rafidah didakwa memuat naik 2 hantaran di media sosial yang kemudiannya difahamkan menjadi puncak saman fitnah difailkan terhadapnya. Pada Mei lalu, Mahkamah Tinggi memutuskan bahwa Rafidah perlu membayar ganti rugi sebanyak RM100.000 kepada Haris dan RM150.000 kepada Aris Pop Holdings Sendirian Berhad. Selain itu, Mahkamah turut mengarahkan bayaran faedah 5% setahun sehingga penyelesaian penuh dibuat. Kos Guaman sebanyak RM30.000 Malaysia serta fee alokator RM1.200 menurut artikel daripada utusan.